Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kepada kami akan membentangkan tajuk Al-Hijamah. Al-Hijamah asal dari Jim Mim. Ibn Athir telah berkata Al-Mihjim, iaitu Mim tu baris bawah, ialah alat yang menghimpunkan darah bekam ketika menyedut. Bekam ni merupakan satu amalan yang diamalkan, amalan tradisional yang diamalkan pelbagai budaya di seluruh dunia amal ni. Amalan ini melibatkan penggunaan cawan yang telah dikeluarkan udaranya untuk menghasilkan ruang udara bertekanan rendah. Ia menghasilkan sedutan atau ruang separuh vacuum dan diletakkan di atas permukaan kulit yang hendak dibekam tu. Berbekam dari segi istilah, menurut Dr. Ghassan Ja'far ialah mengeluarkan darah kotor daripada badan seseorang yang disebabkan penyakit-penyakit tertentu. Bekam ni juga merupakan prosedur pembedahan sederhana yang merupakan tarikan sesuatu dari permukaan kulit menggunakan cambuk udara. Ataupun boleh juga dengan membuat cala dengan pisau, bedah steril di permukaan kulit yang di tempat tertentu dengan setiap penyakit tertentu. Maksudnya setiap penyakit ada tempat ia tersendiri. Bekam juga merupakan proses pembedahan yang membantu hilangkan rasa sakit dan menyembuhkan penyakit tersebut. Muhammad bin Rahim telah berkata, bekam menghisap darah dari luka atau nanah, yakni bisul. Maksudnya dia mengeluarkan segala kotoran yang ada pada badan kita. InsyaAllah saya akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan jenis bekam. Bekam punya dua jenis. Yang pertama, bekam jenis kering. Yang kedua, bekam jenis basah. Bekam jenis kering ini juga dikenali sebagai bekam angin. Kenapa dinamakan sebegitu? Kerana ia dilakukan dengan tanpa melupakan kulit pesakit. Maka cara ini tidak akan mengeluarkan darah pesakit. Salah satu tujuan bekam ini dilakukan adalah untuk mengeluarkan ataupun mengeluarkan lebihan angin yang terdapat dalam tubuh badan. Namun cara ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW kerana tidak terdapat mana-mana hadis yang menunjukkan baginda melakukannya. Yang kedua adalah bekam jenis basah ataupun bekam darah. Dinamakan sebegitu kerana dilakukan dengan melukakan sedikit ataupun membuat sedikit belahan di bahagian yang hendak dibekam bagi proses penyedutan darah kotor dalam tubuh badan. Bekam cara inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Buktinya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang berbunyi mafhumnya Rasulullah SAW bersabda bahawa 3 cara untuk berubat adalah yang pertama dengan meminum madu, yang kedua berbekam dan yang ketiga adalah yang ditekankan di sini adalah lafaz yang digunakan dalam hadis Rasulullah adalah syaratati mihjam. Imam Nawawi menyebut bahawa yang dimaksudkan dengan mihjam di sini adalah besi atau besi untuk membelah sedikit bahagian yang hendak dibekam bagi tujuan mengeluarkan darah. Jadi terbukti bahawa di sini adalah Rasulullah melakukan bekam jenis ini. Baik, seterusnya kita akan pergi pada bahagian waktu yang sesuai untuk kita buat rawatan berbekam ni, iaitu yang pertama pada hari Isnin, Selasa dan Khamis. Dan yang keduanya pada tanggal 17, 19 dan 21 hari bulan setiap bulan mengikut kalender Islam. Pakar menasihatkan mengenai bekam ni supaya kita tak berbekam pada awal dan hujung bulan. Yang mana menurut Ibn Hajar ada mengatakan waktu yang sesuai untuk kita berbekam ni adalah pada separuh kedua daripada sebulan tu, dan pada suku ketiga daripada sukunya tu lebih baik berbanding kita tunggu awal ataupun akhir bulan tu. Dan Ibn Hajar juga ada mengatakan antara waktu yang sesuai juga adalah pada pukul 2 atau 3 petang, dan kita tak digalakkan untuk berbekam ketika selepas bersetubuh ataupun selepas buang air ataupun selepas kenyang ataupun ketika itu lapar. Yang mana untuk penambahan kita tak boleh berbekam
dalam keadaan badan kita lemah, sebab kita sakit, kita tak boleh. Dan antara yang lain, kita tak boleh berbekam dalam keadaan tergesa-gesa dan kita kena sentiasa bersedia mental dan fizikal. InsyaAllah hari ini saya akan sambung pembentangan daripada sahabat saya yang bertajuk tempat berbekam di anggota badan. Terdapat 5 tempat yang disebut di dalam nota, antaranya yang pertama ialah kepala, roksun di sini. Yang kedua, urat kedua sisi leher, antara ni yang dipanggil mantiqah al-akhda'ain. Yang ketiga ialah pangkal leher, al-kahil atau dikenali sebagai punuk. Yang keempat ialah pinggul, dikenali sebagai al-wari. Dan yang kelima ialah belakang kaki yang dikenali sebagai zahril qadam. Seterusnya kita tengok satu persatu tempat. Yang pertama ialah bekam di kepala. Antara kelebihan bekam di kepala ialah untuk melancarkan peredaran darah. Seterusnya mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Dan yang ketiga mengatasi masalah sakit kepala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di kepala baginda kerana rasa sakit yang dilaluinya ketika baginda berihram. Ketika itu baginda singgah di mata air yang bernama Lahyil Jamal. Seterusnya kita tengok yang kedua, iaitu bekam di urat di kedua sisi leher. Tempat ini merupakan salah satu tempat yang penting untuk berbekam kerana dapat melancarkan darah di bahagian muka. Seterusnya dapat mengatasi sakit kepala. Ada hadis mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam pada kedua-dua urat leher dan pangkal leher. Seterusnya yang ketiga ialah bekam di pangkal leher. Antara kelebihannya ialah melancarkan peredaran darah dan menyihatkan untuk badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam pada 3 tempat, iaitu pada kedua urat leher dan pangkal leher. Ia dipanggil 3 tempat kerana kedua urat leher dipanggil 1 dan 2, kiri dan kanan dan pangkal leher. Okey, seterusnya yang keempat ialah bekam di pinggul, al-wari. Antara kelebihannya ialah membantu kitaran haid yang terganggu dan baik untuk salur penghadaman. Ada hadis mengatakan dari Jabir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di sisi pinggulnya kerana penyakit cacar yang baginda lalui. Maksudnya baginda merawat penyakit cacar ni melalui berbekam. Okey, seterusnya dan yang terakhir ialah bekam di belakang kaki, ala zahril qadam. Itu antara kelebihannya ialah merawat sakit kaki. Dan hadis mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di belakang kaki baginda kerana sakit yang dilaluinya ketika baginda berihram. Maksudnya baginda telah berbekam ketika ihram untuk merawat sakit pada kakinya. Sekian. Seterusnya saya akan kongsikan tentang faedah-faedah rawatan pembekaman. Sebenarnya telah dilaksanakan satu kajian oleh Sekolah Pelajar Perubatan daripada Universiti Damsyik, yang mana mereka ni telah lakukan rawatan ke atas beberapa orang dan juga telah diambil sampel darah sebelum dan selepas rawatan. Maka hasil keputusan telah menunjukkan bahawa rawatan ini sangat berkesan dan bermanfaat kerana ia mampu mengurangkan tekanan darah. Selain itu juga, ia tidak dapat dinafikan lagi kerana sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, di mana baginda bersabda sesungguhnya terdapat dalam rawatan pembekaman itu ubat atau penawar. Jadinya, ini adalah salah satu dalil yang mengukuhkan lagi tentang kelebihan rawatan pembekaman. Okey, sekarang saya akan sebutkan 15 faedah rawatan pembekaman. Yang pertama, ia mampu menegakan kesakitan dengan cara yang nyata dan terbukti. Yang kedua, mengaktifkan rembesan endorfin bagi menegakan rasa sakit dan mempunyai kebaikan yang berkesan terhadap pergerakan sendi serta menghilangkan toksin dengan kesan minimum pada organ dalaman. Okey, apa itu endorfin? Endorfin ni salah satu kimia yang wujud dalam kepada semua manusia bagi mewujudkan perasaan tenang dan bahagia.
Yang ketiga, menyingkirkan asid secara langsung dari tisu. Yang keempat, memperbaik aliran darah dan jejak limfa serta merangsang peredaran darah. Yang kelima, mencegahkan pergerakan dan komunikasi. Yang keenam, pengaktifan dan pembersihan kelenjar serta saluran limfa terutama di tapak kaki. Yang ketujuh, mengubati penyempitan arteri, urat kecil dan urat besar sekaligus melancarkan peredaran darah. Selain itu, kita dapat mengetahui beberapa penyakit disebabkan oleh kekurangan begalan darah ke organ. Yang ke-8, mengubati gangguan rembesan hormon seperti menopause dan kekurangan susu. Yang ke-9, merawat organ-organ dalaman seperti hati, limpa, ginjal, usus, pankreas dan paru-paru. Yang ke-10, mengaktifkan dan merangsang reaksi tubuh badan terhadap sistem dalaman badan, merangsang otak serta sistem tubuh badan dapat bertindak. Yang ke-11, menghilangkan asid yang menyebabkan pemendapan pada sendi dan ginjal serta menyebabkan kesakitan dan penyakit seperti gout. Yang ke-12, mencegahkan pengaktifan otak, pergerakan, pertuturan, pendengaran dari otot dan ingatan. Yang ke-13, meningkatkan suhu kulit, meningkatkan proses metabolisme dalam tisu kulit, peluh serta kelenjar sebum. Kelenjar sebum ni apa? Kelenjar sebum ni adalah kelenjar minyak yang mana salah satu fungsinya mampu mencegah rambut kita ni daripada kering atau rapuh. Yang ke-14, mengaktifkan albumin bagi menekan sakit sendi. Albumin ni satu protein yang mana membentuk sebahagian plasma darah merah. Yang ke-15, rawatan pembekaman ini telah disyorkan oleh American Cancer Society kepada kita agar menggunakan rawatan ini kerana ia mengatakan bahawa rawatan ini mampu merawat penyakit kanser di samping terdapat juga faedah-faedah lain.